Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, saya menyokong usul ini. Terima kasih. Ahli yang berhormat, masalahnya usul oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri yang telah dibacakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Ahli yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mencadangkan usul di bawah perkara 57(2)C Perlembagaan Persekutuan bagi mengambil ketetapan untuk Tuan Yang Dipertua Yang Berhormat Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Muhammad Yusof mengosongkan jawatannya atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Tuan Yang Dipertua. Silakan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mencadangkan bahawa Dewan Rakyat ini mengambil ketetapan untuk Tuan Yang Dipertua Yang Muhammad Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Muhammad Yusof mengosongkan jawatannya atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Tuan Yang Dipertua. Sila. Tuan Yang Menyokong. Dipertua, saya menyokong. Terima kasih, Gombak. Ahli yang berhormat, masalahnya sekarang ini ialah usul Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini terbuka untuk dibahas. Saya jemput, saya beri tempoh masa 10 minit. Ketua Setiap Pembangkang saya berikan 2 dari sebelah sini dan 2 daripada sebelah. Dipersilakan. Tuan Ketua, ini soal yang penting bagi ahli parlimen. Saya cadangkan Yang Dipertua atau timbalan Yang Dipertua jangan mengambil keputusan yang terlalu pantas dan kopoh untuk menghalang ahli parlimen dari berbahas. Ini soal besar, bukan soal teknikal. Dengar dan saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh mendengar dan menjawab, dan sebelum ahli-ahli parlimen memutuskan dengan mengundi. Jadi tak ada sebab mengapa kita nak hadkan kepada 2 orang dan dengan hadkan masa yang terbatas, kerana isu ini isu besar bagi negara. Pertama kali berlaku dalam sejarah. Baik. Ada siapa sebelah sini ingin berbahas? Datuk Speaker, kita nak minta Onkan. Yang Dipertua, jawab dulu sebelum saya bahas. Saya tanya, jawab dulu sebelum saya bahas. Apakah boleh dengan persetujuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Buat je ruling. Bagi sedikit kelonggaran ahli parlimen bahas, ahli parlimen di belah Perikatan Nasional jawab atau bahas, kemudian mengundi. Ya. Itu pernyataan saya. Baik, saya terima untuk saya buka masa untuk berbahas sekarang ini, sebab tu saya jemput Yang Berhormat untuk berbahas. Buat ruling dulu. Ruling. Hasan, boleh. Buat ruling. Boleh. 5 minit, 10 minit, setengah jam. Tak betul. Dari segi masa dan jumlah. Saya bagi peluang tadi, beri peluang 10 minit untuk berikan perbahasan. Baik. Ni isu yang besar. Tak pernah berlaku. Betul. Memang Apa salah Tan Sri Speaker? Baik. Apa salah Tan Sri Speaker yang nak dia ditukar? Apa alasannya? Baik. Takkan sekadar kerana ada calon yang lain. Saya benarkan Ketua Pembangkang tempoh masa 10 minit. You see your point. Berapa pembahas Tuan Yang Dipertua? Tuan Dipertua, tadi saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi ruang parlimen, beri ruang kepada ahli parlimen bahas. Saya nak tanya, apakah keputusan membolehkan ahli-ahli parlimen bahas dalam isu yang penting belum pernah berlaku dalam sejarah? Speaker bagilah ruang. Itu ruling daripada keputusan, ruling daripada speaker, bukan Perdana Menteri. Terima kasih. Kalau jahat ke anak. Baik. Saya dah beri peluang untuk berbahas dan sekarang bagi peluang untuk ahli-ahli berhormat yang lain. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Putih. Sila. Tak boleh macam ni. Betul. Yang Berhormat, Keputusan saya muktamad, saya beri ruang untuk berbahas. I give you 10 minutes. Ya. Sila. Sila. Ya. Speaker, Tuan, Ketua Pembangkang perlu diberi peluang dulu. contoh Yang Dipertua, Peraturan. Baik. Yang Beri Berhormat peluang kepada Ketua Pembangkang. Tak, saya beli
dua orang. Sila. Baik, Teruskan. terima kasih. Yang Hormat Perdana Menteri pun ada. Dengar, kita tengok prestasi speaker yang ada dan prestasi Timbalan Dipertua yang ada. Jawab pun tak boleh. Kita tanya soalan, depan Perdana Menteri minta keputusan, dia bagi orang lain bahas. Baik, saya akan teruskan. Dulu siapa lantik Saya speaker bagi tu? 10 minit. Baik, Tuan Speaker. Periksa lantik. Tuan Speaker. Bukan masa Boleh, bahas. teruskan. Tuan Speaker. Point of order. Point of order. Ya. Tuan Speaker, point of order Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya merujuk kepada aturan mesyuarat nombor 3, nombor 4, khususnya nombor 4/1 dan juga kepada usul yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri. Tuan Speaker, usul yang dicadangkan dan dibentangkan membaca seperti berikut, bahawa Dewan Rakyat ini mengambil ketetapan untuk Tuan Yang Ketua Yang Berhormat Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Muhammad Yusof mengosongkan jawatannya atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, kita lihat kepada usul yang telah pun dibentangkan, alasan yang diberikan yang membolehkan usul ini dicadangkan adalah terdapat pencalonan yang lain. Tuan Speaker, saya bawa perhatian Tuan Speaker kepada aturan mesyuarat 3 dan 4, di mana dengan cukup jelas dinyatakan, dan saya izinkan saya untuk baca, bila-bila jawatan Tuan Dipertua itu kosong, baik dengan sebab dibubarkan Parlimen atau dengan lain-lain sebab, maka majlis sebaik-baiknya cukup bilang ahli-ahli yang hendak memilih Tuan Dipertua. Jadi, Tuan Dipertua, pencalonan itu tidak boleh dikemukakan melainkan ada kekosongan. Dalam keadaan tersebut, kita sebagai pembangkang di sini hendak tahu di manakah kekosongan itu. Kalau tidak ada kekosongan, maka pencalonan tidak boleh dibuat. Dan kalau ada kekosongan, Tuan Speaker, notis perlu diberikan kepada semua ahli yang berhormat berkenaan kekosongan supaya kita juga boleh cadangkan supaya calon kita diangkat. Jadi ini adalah prosedur yang sangat basic, Tuan Speaker. Di manakah kekosongan itu? Dan kalau tidak ada kekosongan, maka usul yang dibawa itu tidak boleh dibentangkan. Saya minta untuk satu ruling daripada Tuan Speaker. Cukup terang dan jelas, Tuan Speaker. Terima kasih. Nanti kita minta akan dijawab. Peraturan mesyuarat. Nah, sila. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada Pucuk. Buat luring. Speaker lah jawab. Speaker yang Bukan kena menteri. ruling. Yang Berhormat. Speaker kena bagi panduan. Penjelasan. Saya beri kebenaran untuk Kota Baru untuk menjawab. Sila. Speaker kena buat ruling. Speaker tak jawab. Speaker lah jawab. Apa ni? Ahli-ahli yang berhormat, dia menggunakan standing order, saya minta dia jawab. Baik. Terima kasih. Tak. Duduklah. Tuan Samad. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Dia macam mana ni? Who's running the house? Siapa yang mempengerusikan? Tuan Yang Dipertua. Saya yang eksekutif. Eksekutif. Saya ingin menjelaskan kepada Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Pada 26 hari bulan Jun. Pada 26 hari bulan Jun tahun 2020. Speaker yang jawab, Berhormat Perdana Menteri telah memasukkan satu usul. Speaker yang kena jawab, eksekutif jawab. Baik. Shah Alam sila duduk. Saya kata, saya memperkesikan oleh kerana dia menunjukkan standing order, saya minta supaya Kota Baru untuk menjawab. Sila. Tak boleh. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, Usul ini telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, diterima oleh Yang Berhormat. Usul ini telah diterima oleh Yang Berhormat Speaker, bukan Timbalan Speaker. Sebagai satu usul yang mengikut peraturan. Jadi tidak ada sebab mana-mana pihak mempersoalkan usul ini. Tuan Speaker telah diterima oleh Yang Dipertua. Tuan Speaker jawab. Tuan Speaker kena buat ruling. Usul ini Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Tuan Speaker kena buat ruling kepada perlembagaan.
Dan speaker yang kena buat ruling, bukan perlembagaan dan standing order baru. Standing order Tuan Speaker kena buat ruling. Dan perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi di dalam negara ini. Oleh itu usul ini adalah teratur. The motion is in order. Yang berhormat Tuan Diputi. Baik. Terima kasih. Sekarang ni adalah ahli yang berhormat. This is the floor Ketua Pembangkang. Saya bagi dia masa untuk teruskan. Ada beberapa Saya tak faham, Tuan Speaker. Tuan Speaker belum buat ruling lagi, Tuan Speaker. Apa keputusan Tuan Speaker? Ada dibaca Undi teruslah, Tuan Speaker. jawatan yang Undi itu. kosong. Ada soalan berdasarkan peraturan yang Pertua belum jawab. Jawab itu dulu. Saya minta ruling. Baru saya bahas. Ini ada point of order. Mohon jawab. Berdasarkan Jawablah sendiri. 3. Kita boleh bincang setelah jawatan yang Pertua kosong. Betul. Ini nak campak di mana ni? Nak campak di mana? Baik. Terima kasih. Saya mohon minta jawab. Mohon Yang jawab. Berhormat nanti menjawabnya semasa penggulungan nanti. Digulung oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Speaker. Point of order. Baik. Yang Pertua timbalan yang Pertua minta jawab masa penggolongan. Ya. Ini peraturan parlimen apa ni? Ada specific question, buat ruling sekarang, bukan masa Tuan penggolongan. Speaker. Baik, terima Baca. kasih Ketua Pembangkang. Aturan mesyuarat 43, Tuan Speaker. Tuan Speaker yang perlu buat keputusan, bukan Terima kasih. Sekarang saya jemput daripada sebelah sini untuk pembahasan. Baik. Ya. Point of order. Tuan Speaker kena buat ruling dulu. Tuan Speaker kena buat ruling dulu. Baik. Tuan Speaker kena buat ruling dulu. Dipersilakan. Tuan Speaker mesti buat ruling. Bukan ruling Saya minta, saya dah bagi masa 10 minit. Bagaimana saya minta sebelah situ 10 minit. Silakan. Timbalan Speaker ruling dulu. Anda buat ruling. Salah ya duduk sana. Anda point of order. Mesti buat ruling kalau ada point of order. Speaker perlu menjawab dahulu. Timbalan Speaker Point of order boleh pucung. Standing Tolong ikut peraturan Timbalan Speaker. Bola crowd, speaker. Ya. Baik. Minta Tuan Speaker jawab dahulu. Point of order oleh pucung. Jawab dengan Pertua. Jangan rendahkan martabat parlimen, Speaker. Speaker belah sebelah. Ruling saya untuk Speaker. teruskan. Speaker belah sebelah Speaker. Minta Tuan Speaker hormati Bola point of crowd. order dan Oleh standing kerana order telah peraturan ada mesyuarat Dewan ini. cadangan dan Speaker kena buat ruling atas standing order dulu, Speaker. Jangan kiada peramanda rakyat. Speaker, bola crowd. Oleh kerana telah ada usul Peraturan dan telah masyarakat, disokong Speaker. usul tersebut. Bola crowd, peraturan masyarakat 3. Speaker resign minta JSC ya, Speaker. Tuan Speaker jawab kepada soalan pucung dulu, Speaker. Ahli yang berhormat, saya tadi bagi 10 minit untuk Ketua Pembangkang. Masa telah hampir habis. Kalau saya nak berikan kepada sebelah sini pula. Baik. Tuan Speaker, kita kena menghormati peraturan mesyuarat. Kalau point of order tidak dijawab, peraturan mesyuarat tidak akan dihormati. Tuan yang Pertua pasti putih. Sila. Ini bukan pembahasan. Tuan Speaker, mohon Tuan Ya, Speaker saya jawab betul. dahulu. Saya Dengan bagi Pertua. Tu dia. Saya bagi kat dulu dalam masa 10 minit. Sila. Auditor. Speaker kena jawab dulu standing order. Ini bukan pembahasan. Speaker tak bebas. Speaker tak bebas. Kualiti speaker yang kamu nak kekalkan. Nampak tak kualiti? Memalukan saja. Baca kuat. Perdana Menteri nampak tak? Teruskan. Saya bagi 1 minit. 1 minit. Ya, saya dah bagi 10 minit tadi. Your floor. Saya bagi 10 minit untuk tadi 10 minit. Habis dah. 10 minit. Baik. Dah. Masa dah habis. 10 minit lagi. Gulungkan. Timbalan yang Pertua. Tuan Speaker. Okey, sebelum saya mula, saya cuma nak put on record. Ada soalan kepada Timbalan yang Pertua tentang kekosongan peraturan 3 yang Pertua tidak jawab dan minta saya teruskan. Saya nak berekod, inilah kali pertama dalam sejarah parlimen ada persoalan tidak dijawab oleh Yang Pertua
sama dia takut nak jawab atau dia tidak layak untuk jawab. Baik, soalannya. Podison, saya sebut tadi sebab ada lain-lain sebab, ada usul daripada Yang Amat Perdana Menteri dan disokong oleh ini. Lain-lain sebab, peraturan 3, lain-lain sebab. Baik. Mana peraturan mesyuarat yang mana? Okey. Mana berbagai rekod, lain-lain sebab boleh. Ya. Baik. Peraturan mesyuarat yang mana? Boleh saya sambung. Saya hanya tinggal 1 minit dan masa pun telah berjalan. Saya nak berikan kepada sebelah pasir putih. Baik, terima kasih. Yang Dipertua, saya telah sebut Baru 10 minit. Tak. bahawa Saya tak dah lagi sebut masa. Masa saya yang time. Itu cuma teknikal. Oh, sekarang you hebat. Sekarang you gagas. Tuan Speaker, Saya teruskan. Saya seperti yang saya sebutkan tadi, dalam sejarah parlimen di Malaysia, ini adalah kali pertama seorang yang Dipertua yang bertugas dengan cemerlang disingkirkan. Perdana Menteri dalam membawa usul tidak memberi apa-apa penjelasan. Apa sebabnya? Apakah kerana tidak ada kelayakan? Adakah kerana salah guna kuasa ataupun pelanggaran hukum? Tidak ada. Jadi oleh demikian, saya nak jelaskan dalam sejarah kita, kalau berlaku dulu sama ada setelah pembubaran parlimen ataupun dalam kes Tan Sri Ning Ahmad Kamil tahun 1977 atau Tun Syed Nasir 1982 bila speaker meninggal dunia masa sidang parlimen, maka Perdana Menteri pada keesokannya Tun Hussein On pada ketika itu mulanya telah mohon menangguhkan sidang selama 2 minggu. Dan begitu juga pada bulan Mac bila Tun Syed Nasir meninggal, kemudian ditangguhkan atas usul Perdana Menteri Tun Mahathir ketika itu, dan tetapi ada pilihan raya, maka diganti dengan yang baru. Kali ini tidak ada perkara yang berlaku. Ya. Dan oleh demikian kita nak bagi tahu, bagi pendapat saya yang Dipertua, Tan Sri Arif telah menjalankan tugas dengan cemerlang. Dalam sejarah parlimen, dia bentuk select committees yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Caucus parlimen mengenai governance dan memberikan ruang beberapa perubahan yang sedang diteruskan. Jadi bila ada usul daripada Perdana Menteri, kemudian tidak memberikan penjelasan dan minta kita putuskan begitu saja, jangan kira soal parti lah. Kalau bagi penjelasan yang kuat, kita boleh pertimbangkan. Saya percaya ahli parlimen belah sana yang pernah serve dalam select committees, yang pernah serve dan berjumpa Tan Sri Speaker, tahu dalam beberapa kes, dia mengambil keputusan yang sangat profesional. Ya, saya bagi beberapa pandangan yang dia tidak bersetuju berdasarkan tafsiran beliau tentang perlembagaan dan peraturan mesyuarat. Jadi untuk itu, saya mohon pertimbangan Yang Amat Perdana Menteri, jangan melakukan kesilapan ini. Kerana ini bagi pendapat kami, ia mencemarkan kemuliaan Dewan yang mulia ini. Ya. Kalau ada seorang speaker yang berjalan dengan penuh kewibawaan, punyai impressive credentials dan track record yang baik, kita nak gunakan kuasa sewenang-wenang kerana kita anggap kita punya majority, maka menyingkirkan sidang ini atas alasan ada calon baru. Saya nak bagi tahu, setelah 3 bulan, katalah speaker yang baru datang, kemudian atas alasan calon baru, tukar lagi. Alasan itu sangat tidak munasabah. Alasan ada calon baru yang dipilih oleh Perdana Menteri sangat tidak munasabah. Jadi saya nak tekankan, Perdana Menteri, kita boleh pertimbangkan jika Perdana Menteri mengemukakan alasan yang kukuh mengapa seorang speaker yang menjalankan tugas dengan baik dan cemerlang mau digugurkan, dan ini mau digugurkan tanpa sebarang alasan. Saudara, apa conscience kita sebagai ahli parlimen? Termasuk timbalan Yang Dipertua, yang biasa bekerja dengan Yang Dipertua. Apa conscience kita? Di mana salah dia? Mau diaibkan dia begitu rupa? Di mana kesalahan dia
yang menyebabkan dianggap salah untuk meneruskan tugas ini. Jadi saya harap rakan-rakan ahli parlimen dalam hal ini, kerana dia tidak akan menjejaskan kedudukan dan kekuatan Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi saya harap betul-betul terkeluar daripada pertimbangan peribadi atau parti. Saya tidak fikir munasabah untuk ahli parlimen menggunakan kuasa mereka memecat seorang speaker Dewan Rakyat yang begini cemerlang. Ya, saya minta semua, termasuk Menteri Agama, prick your conscience. Di mana boleh kita terima ini? Kita pecat orang tak ada sebab. Dan lantikan ini, saudara, dulu pun dalam pengalaman kita ada beberapa keputusan yang kita tidak setuju keras dengan keputusan speaker sebelum ini. Tapi dalam kes Tan Sri Arif, selama menjalankan tugas, selain daripada menjalankan tugas sebagai speaker di Dewan, menjalankan tugas dengan tekun. Percaya bahawa parlimen harus diangkat martabatnya. Percaya bahawa staf diberikan kemudahan yang baik dan pengiktirafan yang baik oleh kerajaan. Percaya bahawa jatuhan kuasa yang banyak dikemukakan. Dan pernah bila saya ketemu, dia tekankan kepada saya, perlu, dia kata, Yang Berhormat, supaya kita pastikan penyertaan dari parti-parti yang lain termasuk pembangkang. Ini suara speaker. Ya. Saya cakap benar. Bila kita jumpakan nama jawatan kuasa, dia cadangkan supaya penyertaan ahli-ahli mewakili semua parti. Penjelasan boleh? Dia nak Penjelasan boleh? Sila. Parti Dato' Yang Dipertua. sebenarkan. Pasti salah. Sila. Ringkas saja. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Paul Dickson, sahabat saya lama. Apa yang berhormat anda ni sebenarnya? What is your real intention? We have changed the government. Give a chance lah. What is your real intention? From the government, kita ikutkan kehendak kerajaan dahulu. Sekarang kerajaan ini ikutlah kehendak kerajaan kita Baik. pula. Itu as simple as that. Pasti salah. As simple as that. Jawapan saya, Yang Dipertua, di Timbalan Yang Dipertua, ialah jelas. Saya nak tanya, mengapa seorang speaker yang ada kewibawaan dan rekod yang cemerlang mau disingkir tanpa sebarang alasan? Mengapa anggap ahli parlimen ini pak turut sehingga tak boleh fikir? Ada usul penting, tak payah bagi apa-apa alasan. Saya nak tanya mantan Perdana Menteri pun ada di sini. Apakah mungkin seorang Perdana Menteri usulkan hal yang penting, tak payah bagi alasan dan gugurkan dia? Itu kerana pertimbangan politik semata-mata. Jadi saya harap ada waktu, beri penjelasan dulu, kemudian kita bahas. Pematang Pau. Kita minta supaya Perdana Menteri bangun, berikan alasan mengapa mesti digugurkan. Pasir putih bagi alasan. Saya nak masuk. Pasir putih bagi alasan. Tak, boleh saya Pematang Pau? Saya bagi peluang sekejap ni. Pak Dickson, Boleh tanya. Saya mengamati ucapan Yang Berhormat Pak Dickson. Alasan yang diberi oleh Perdana Menteri memang tidak ada alasan, melainkan adanya calon yang lain. Kita nak minta berikan satu kesalahan yang dilakukan oleh Tan Sri Speaker. Satu kesalahan yang menyebabkan Ni Shah Alam ni balik kepada perangai lama usul yang perlu balik kepada perangai lama ni. yang perlu disokong. Shah Alam ni balik oleh kepada kami perangai lama. sebagai ahli parlimen. Tuan Yang Dipertua balik perangai buruk lama tu. Jadi kena jantung Shah Alam. Sama juga perangai yang sama. Alasan yang tidak boleh Ini bukan kerja Perdana Menteri. Ini sekadar di dalam speaker saja. Ni perangai buruk. Kami tak tukar. Lagi biarlah. Bagi orang celaka. Apa kesalahan? Sudahlah Kita Shah Alam. minta Perdana Saya minta Pak Dickson memulakan. Saya bagi peluang seminit untuk Hello, Kilang Kasberg. Duduklah Kilang Kasberg.
Boleh saya tanya Port Dickson. 1 minit, Pak Dixon. Just rumuskan. Port Dickson minta Saya saya telah tanya. tegaskan, Satu minit saya bagi pada Pak saya Dixon. telah tegaskan Port Dickson ada soalan sikit. usul ini Mohon pertama penjelasan. kali berlaku dalam sejarah. Keduanya, kita berikan satu penghinaan kepada seorang speaker yang telah menjalankan tugas yang baik dan dihormati bukan saja oleh ahli parlimen tapi oleh rakyat, seorang tokoh yang disegani dan kita mau singkirkan tanpa sebarang alasan. Saya tidak kira alasan yang lain. Penjelasan sikit boleh. Alasan itu mesti dikemukakan oleh orang yang mencadangkan usul itu. Yang mencadangkan usul itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri mesti ada kesediaan, kesungguhan, keberanian untuk menjelaskan alasan sebelum kita bahas. Terima kasih Yang Berhormat Pak Dixon. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Pasir Putih untuk mengukuhkan 10 minit. Okey. Perbahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk Timbalan Yang di-Pertua Dewan dan terima kasih kepada Ketua Pembangkang yang telah saya kira sentiasa membangkang. Apa yang berlaku di hadapan kita perlu kita profesional. Ya. Jangan kita balik perangai sebagaimana perangai yang lepas. Kita kena ingat bahawa kerajaan bertukar. Kemudian calon yang dikemukakan ini kita kena ingat lebih baik daripada calon yang sedia ada. Mengapa kita menganggapkan Pasir Putih boleh mencelah. Pasir Putih boleh mencelah. Pasir Putih boleh mencelah. Mengapa? Pasir Putih boleh mencelah lah. Itu pandangan daripada pembangkang. Pembangkang berpandangan bahawa minta penjelasan. ini adalah yang Pasir Putih bagi yang celah lah. lebih Bagi baik. celah lah. Nak tanya Saya boleh. bagi laluan sekejap. Saya ada 10 penjelasan minit sekejap. Saya akan bagi. Okey, terima kasih Pasir Putih. Saya akan bagi. Pasir Putih sini, sekarang. Pasir Putih. Baik. Dalam teknikal, kita demokrasi berparlimen. Kita nak menguruskan perjalanan parlimen ini dengan baik. Betul. Sejarah parlimen kita diketuai oleh Yang di-Pertua Dewan. Betul. Semua mereka ini baik. Baik, saya tidak nafikan. Baik. Tapi jangan sekali-kali kita menafikan calon yang mendatang ini seolah-olah tidak baik. Ini satu penghinaan kepada orang selepas daripada ini. Kalau nak tukar timbalan speaker dulu. Timbalan Pasir Putih. speaker harus ditukar ya. celah Pasir Putih. Bagi balik Pasir Putih. Boleh celah Pasir Putih. Bagi Kalau balik. kita lihat, Tanjung Malian nak balik. Saya minta supaya tidak diganggu. Ini adalah floor Pasir Putih. Sila Pasir Putih. Minta celah bukan ganggu. saya bagi laluan kepada Hanya Tanjung boleh Karang. Saya bagi Tanjung Karang. Lepas tu balik ya. Okey, terima kasih. Pasir Putih lepas ni saya. Okey. Pasir Putih Tanjung lepas ni Karang. saya. Dapat laluan. Okey, Sila. terima kasih. Pasir Putih. Saya nak tanya pendapat Pasir Putih. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa dua perkara ini berbeza? Satu perlembagaan negara, satu peraturan mesyuarat. Yang dibawa oleh Perdana Menteri tadi ialah di bawah perlembagaan. Yang perlembagaan kata tadi bawah pasal 57, perkara 57. Dalam 57 ni kalau kita lihat, 57 2C. Jika pada bila-bila masa Dewan Rakyat membuat ketetapan sedemikian, maksudnya ialah kalau Dewan Rakyat membuat ketetapan itu tanpa memberi sebab. Dalam perlembagaan ini, kalau bermakna dalam perlembagaan ini mengatakan Dewan Rakyat boleh tukar speaker, dia tak ada sebut berkata memberi sebab. Jadi kerana itulah usul ini, kita nak kosongkan dulu tanpa memberi sebab. Seperti dalam perlembagaan ini. Berbeza Ini isu dengan keadilan. yang Ini berbeza. adalah isu Jadi sebab keadilan. itu, Bagilah keadilan kepada Tan Sri Speaker. Tambah satu sikit. Bagilah penjelasan. Okey. Yang saya tanya Yang Berhormat setuju. Apa yang dibuat oleh Perdana Menteri itu mengikut perlembagaan yang telah ditetapkan. Pasir Putih, perkara yang sama. Saya sangat bersetuju dan Baling. Yang Berhormat baling bagi Pasir Putih. Ini floor Pasir Putih. Sila. ya. Sekejap, saya akan bagi. Dan memang saya bersetuju sebagaimana yang disebut oleh Tanjung Karang dan saya telah ada di dalam ucapan saya. Minta laluan. Tapi telah didahulukan oleh Tanjung Karang bahawa ini adalah satu teknikal yang biasa
dan bukan isu kita nak menghina sesiapa, kita nak tak. Ini adalah perjalanan biasa di dalam parlimen, di dalam negara kita ini. Pasir Putih minta laluan. Saya bagi kepada Baling sekejap. Sila, Baling. Terima kasih. Saya nak bercakap ni, Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan praktikal. Tadi Tanjung Karang bercakap berkaitan dengan teori. Apa yang disebut oleh Pak Dickson tadi, tidak ada sebarang masalah apa yang telah berlaku dalam perlembagaan tadi itu dalam buku. Yang saya nak bagi tahu ni, apakah bezanya bila mana seorang wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat yang tidak pernah bersalah apa-apa pun di Pak Dickson meletakkan jawatan dan memberi peluang kepada Pak Dickson sekarang, apa bezanya? Hari ini kita buat itu, yang itu menghabiskan duit rakyat, membayar cukai. Yang ini tak ada. Ini antara kita saja. Apa bezanya? Jawatan ke tak? Balik. Speaker tak letak jawatan ke tak? Itu sama redo. Speaker letak jawatan ke tak? Itu sama redo. Baik, minta Pasir Putih teruskan. Hanya ada 4 minit lebih saja. Ya. Ya, terima kasih kepada Baling. Pasir Putih. Sebab itu daripada awal saya mengatakan bahawa bila kita menjadi ahli yang berhormat, Pasir Putih. yang telah dipilih oleh rakyat, biar kita profesional dalam semua keadaan. Pasir Putih minta laluan. Dalam semua keadaan biar kita profesional. Pasir Jadi Putih. sebab itu dalam isu pertukaran yang di-Pertua Dewan ini adalah satu benda yang biasa. Kalau kita profesional, saya kira pembangkang dia tidak membangkang secara membabi buta. Dia tidak membangkang. Ini adalah pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh saf kepimpinan pemerintah negara. Dan tentunya ada kebaikan-kebaikan yang akan kita kecapi selepas daripada ini. Minta laluan Pasir Dan Putih. saya tidak berhasrat untuk Minta laluan Pasir Putih. mengaibkan seseorang. Kerana kita kena ingat bahawa sebelum daripada ini, kalau kita nak komen, kalau kita nak kritik individu, Jatuh kita gurau boleh Pasir kritik. Putih. Tapi kami, pihak kerajaan, kita lebih berwibawa, kita lebih berintegriti, kita tidak suka mencerca seseorang. Janganlah buat lawak. Kita tidak suka mencerca seseorang. Dan kita mengharapkan, insya-Allah, Tuan Yang di-Pertua, apabila dia dikosongkan, akan datang seorang yang di-Pertua yang lain yang tentunya ada kelebihan masing-masing, dan kelebihan ini insya-Allah akan digunakan di dalam Dewan Negara kita. Dan bagi kita, kita perlu ingat bahawa kita jaga integriti masing-masing. Terima kasih Pasir Putih. Ya. Terima kasih Pasir Putih. Kalau kita nak cakap benda yang lebih dahsyat, sebagaimana yang disebut oleh kawan-kawan, isu langkah kajar. Terima kasih Pasir Putih. Langkah kajar. Berikan ruang kalau Pasir Putih ada nak celahan terpulang pada Pasir Putih, nak bagi ke tak bagi? Saya tak nak bagi sebelah. Sini. bagi saya. Kalau saya bagi pun tidak ada manfaat. Pasir Putih Saya bagi pun tidak ada guna. Pasir Putih. Kalau Pasir Putih bagi saya sepang. Pasir Putih. Biar kita ada integriti. Pasir Putih bagi sepang boleh. Bagi sepang boleh. Sepang boleh. Ya, Bagi sudah, sepang sudah lah. cukup sebenarnya. Apa gentleman lah bagi sepang boleh. Boleh. Baik, saya tak bagi sebelah ni. Apa Saya tak bagi. penakut. Sila duduk. Apa jadi dengan nak jadi profesional tadi? Sila duduk. Saudara ada giliran masing-masing. Pasir Putih. Allah, Shah Alam pun rapat juga. Tak payah meraung lah. Tak payah meraung lah, Shah Alam. Pasir Putih minta laluan. Jadi Pasir saya, Putih. Tuan Yang di-Pertua, saya menyokong penuh. Baik. Menyokong apa yang diusulkan oleh Perdana Menteri agar Dewan kita ini lebih mantap dan kita boleh bersidang dalam keadaan yang terbaik. Dan saya pohon daripada rakan-rakan di sebelah pembangkang supaya terimalah benda ini dengan profesional, dengan baik,
dan Pasir Putih. jangan kita Pasir mengukir Putih. perkara-perkara yang tidak pertikaikan berpatutan. calon, pertikaikan prosedur. Kalau kerai, Kalau ada orang Sabar letak ni. jawatan, itu sebabnya kita pertikaikan. Pasir Putih, kalau kerai, Pasir Putih. Speaker tak letak Pasir Putih. jawatan. Dia letak Jawatan jawatan pasal itu apa? tak kosong. Oh, Dixon, Kajang Jawatan letak jawatan itu pasal tak- apa? Bisa letak Itu jawatan. milik rakyat. Kerana ahli-ahli yang berhormat, Pasir Putih, sila rumuskan. Ada seminit saja lagi. Pasir Putih, sila rumuskan. Seminit saja. Pasir Putih. Tuan yang Modison pelanggan kecil kerana letak jawatan Saya- kerana saya langkah rumuskan. Modison. Berani tak ajar sama juga. Pasir Putih tak profesional. Saya rumuskan perbincangan saya pada hari ini. Yang layan pertama, Kasbah saya, tu. Pasir Putih tak merasakan berani bagi laluan lah. Tak jutaan profesional terima kasih lah. dan sokongan penuh saya kepada usul yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Alasannya Dan yang apa? keduanya, Nak sokong apa alasannya? saya nak Alasannya tak ada alasan. kembangkan berkenaan dengan Apa alasan. alasannya? Tak ada Berkenaan alasan. alasan. Apa alasannya? Apa alasannya? Nak kita sokong tanya apa alasan. sebab? Betul jalan. Apa alasan? Apa alasan? Nak sokong pasal apa? Pasal apa nak Alasan, bagi alasan. Bila kerajaan bertukar, maka profesional langsung. kena Tak atur ada bagaimana alasan. yang berhormat aku. Nak minta Bagaimana sokong. yang berhormat Tak aku. ada alasan. Bila Baik. Pasir Putih, masa telah tamat. Saya janji tadi, 2 orang sebelah sini dan 2 daripada sebelah sini. Jadi saya mohon minta seorang lagi daripada pihak sini yang nak berbahas. Sila, yang berhormat Langkawi, 10 minit. Alasannya Langkawi letak jawatan. Ni jawab. Sila, yang mana? Tuan Yang di-Pertua, Alasannya memang Langkawi letak jawatan. Baling, sila duduk baling. Ya. Sila Langkawi teruskan. Ketua, saya bangun untuk menentang usul ni. Jika ini adalah usul, saya belum pasti sama ada ini usul atau tidak. Kerana dianya diadakan dalam keadaan yang yang tidak diperuntukkan dalam perlembagaan kita ataupun aturan peraturan kita. Saya baca, saya tak nampak ada ditulis di situ bahawa Perdana Menteri boleh tukar speaker tanpa sebab. Pasal ada calon lain. Pasal saya sudah lupa. Tuan Yang Ketua, perkara ini seperti kata saudara daripada Podison. saudara Anwar tadi, iaitu ini perkara besar untuk kita bahas dua orang saja daripada parti lawan. Ini seolah-olah menutup mulut parti lawan. Ada yang bercakap berkenaan dengan parlimen. Parlimen, dia komposisi dia ialah parti kerajaan, parti lawan. Untuk kerajaan saja membuat sesuatu, Macam Tun buat dululah. tak mungkin. Apa-apa, terima kasih lah Tun letak jawatan. Adalah usul daripada kerajaan dan kita mesti ikut usul. Dalam parlimen tak ditentukan bahawa semua yang datang daripada kerajaan itu akan dipersetujui oleh parlimen. Memang pun menjadi hak parti lawan untuk menyoal sebabnya sesuatu usul itu dibawa. Dan kita dah tanya akan sebabnya yang kita nak gugurkan, nak buang speaker. Apa salahnya? Oh, salahnya ialah kerana ada orang lain berminat nak jadi speaker. Yang Mak Langkawi. Itu alasan yang diberi. Yang Mak Langkawi bagi pencerahan Yang Mak Langkawi. Yang Mak Langkawi. Saya minta sikit penjelasan sikit Yang Mak Langkawi. Minta penjelasan sikit boleh Yang Mak Langkawi.
Terpulang Langkawi nak bagi. Saya nak cakap yang benda yang berasas Yang Muhammad Langkawi. Saya nak tanya Yang Muhammad Langkawi, bila Yang Muhammad Langkawi menjadi Perdana Menteri, kenapa perlu tukar Ketua Hakim Negara, Ketua Pusurujaya, SPRM, Ketua Pegawai Negara? Kenapa? Jadi sepatutnya tak payah kita teruskan saja. Kalau mereka tidak dapati apa-apa kesalahan, ini pun sama juga. Dia tak bersalah tapi kita nak pilih untuk tukar. Jadi kita undilah Yang Muhammad Langkawi. Tuan Yang Dipertua, Ya. kita bukan bincang berkenaan dengan ahli yang berhormat daripada Langkawi. Sama ada kita bincang berkenaan dengan baling pun bukan soalnya. Soalnya ialah usul yang dibawa oleh Perdana Menteri. Dan usul ini begitu sekali loose, tak ada ikut peraturan sama sekali. Sila, nak bagi laluan. Bagi cucu, bagi cucu. Cucu Bakal Perdana Menteri menjawab. Datuk Speaker, Sila saya minta sempurna, laluan. silakan. Kena saya lihat